الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Al-Fadil, Tuan Imam, tuan-tuan dan puan, alhamdulillah, syukur banyak-banyak kita pada Allah Subhanahu wa taala. Allah izinkan kita sambung majlis ilmu kuliah kitab Jauharul Mauhub wa Munabbihatil Qulub. Mudah-mudahan sama-sama kita peroleh rahmat dan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung kuliah kita muka surat 7 sampai mana kita? Ya. Tengah Kita sambung kuliah kita itu kelebihan fikir muka surat 7 Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif, dan kata Fudail bin Iyad rahimahullahu taala, fikir itu adalah cermin bagi hati, dan katanya dengan dialah engkau lihat akan segala kebajikan engkau dan segala kejahatan engkau, dan yang manfaat dan juga yang mudarat. Jadi tuan sekalian, fikir ni dia kata merupakan cermin bagi hati. Sebab hati ni boleh mengingat apa yang kita buat 10 tahun dulu. Hati ni boleh mengingat apa yang kita buat 20 tahun dulu. Jadi itu sebabnya bila kita buat melalui hati, hati ini menjadi sebab datangnya keinsafan, dan hati ini menjadi sebab datangnya sifat ingin bertaubat. Jadi itu sebab diperkatakan oleh Fudail bin Iyad, dia kata fikir itu adalah cermin bagi hati. Maknanya tuan, hati orang yang bersinar, hati orang yang bersih, hati orang yang mengingat perangai dia 20 tahun dulu, hati orang yang mengingat apa yang dia pernah buat 10 tahun dulu. Ini perkara yang paling pokok dalam kehidupan kita. Sebabnya tuan-tuan sekalian, bila mana kita waktu-waktu yang mana waktu tu, ketika tu kita semua dihimpunkan di hadapan Allah di padang mahsyar nanti, maka ketika tuan-tuan sekalian semua Allah Ta'ala bongkarkan. Lalu kalau hati hari ni, hati kita ni tidak bercahaya, hati kita hari ni hilang daripadanya sifat-sifat bertaubat, hilang daripada hati sifat mengasakan keinsafan, maka semua tu akan dibongkarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya tuan-tuan sekalian, satu hari Nabi SAW, Nabi dengan para sahabat ni, dia duduk sama-sama dengan sahabat. Lalu kemudian Nabi satu hari dia baca dalam surah Maryam ayat yang ke-39. Nabi baca surah Maryam ayat 39, iaitu Nabi SAW membaca, kata Nabi, wa anzirhum yaumal hasrata iz qudiyal am. Nabi baca ayat ni kepada sahabat-sahabat. Nabi kata, ingatlah, kata Nabi SAW, Allah berfirman, iaitu tentang satu hari yang mana hari itu hari yang sangat menyesal. Lalu tuan-tuan dan sekalian, sahabat-sahabat ni dia pakat tanya lagi Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, apakah yang dimaksudkan hari itu hari yang sangat menyesal? Maka kemudian Nabi SAW bersabda, kata Nabi, yu'ta bil maut ka'annahu kabshun amlah. Iaitu kata Nabi, pada hari itu didatangkan maut ni, rupa dia tu, bentuk dia tu seperti putih, kata Nabi SAW. Maut, tuan-tuan sekalian, yang mendatangi kita hari ni, yang rentap kehidupan kita, yang mematikan orang yang dah mati, yang ada depan kita hari ni. Dan juga maut yang akan mematikan kita, menjadi sebab kematian bagi kita tu. Dia pun merupakan makhluk daripada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sebut dalam satu hadis, kata Nabi, yu'ta bil maut ka'annahu kabshun amlah. Kata Nabi, maut itu akan didatangkan besok di padang mahsyar ketika mana manusia ni
Yang ahli syurga dah duduk dalam syurga dan ahli neraka dah duduk dalam neraka. Lalu kemudian didatangkan maut ni, rupa dia tu seperti kibas, warna dia hitam putih. Lalu bila dah didatangkan di tengah-tengah antara syurga dan neraka ni, kemudian akan ada suara yang berseru, fayuqal ya ahlal jannah hal ta'rifunal maut. Akan ada suara yang menyeru, dia kata, wahai ahli syurga, kamu kenal tak maut? Maka ahli syurga ni duk tengok tuan-tuan maut ni, hal keadaan dia, rupa bentuk dia tu macam kibas, warna dia hitam putih. Bila dia tengok hal keadaan maut ni, fayanzuruna ilaih wa ya'rifunah, dia duk tengok ni, dia kenal. Dia kata, ya Allah, ini rupanya maut yang merentam roh daripada jasad kita dulu, yang menjadi sebab kita hilang kehidupan atas muka bumi. Inilah makhluk dia. Lalu kemudian diseru pula kepada ahli neraka, ya ahlan nar hal ta'rifunal maut, wahai ahli neraka, kamu kenal tak maut ni? Lalu ahli neraka ni pakat tengok tuan-tuan. Kemudian apa kata ahli neraka ni? Fayanzurunahu fayaghfirulah. Fayanzurunahu kata dia, faya'rifunah. Maka bila dia tengok maut ni, dia kenal. Bila ahli syurga dah tengok maut, ahli neraka dah tengok maut ni, lalu kata Nabi SAW, fayusbahu bainal jannati wan nar. Kemudian maut tu sendiri disembelih, maut tu sendiri dibunuh di antara syurga dan neraka. Bila mana maut tu dah disembelih dan dibunuh di antara syurga dan neraka ni, lalu suara ni terus menyeru, dia kata, ya ahlal jannah khuludun bila maut. Wahai ahli syurga, mulai saat ni kau tidak akan mengalami lagi kematian, sebab kematian tu pun telah dibinasakan oleh Allah Ta'ala. Maka beruntunglah kau duduk dalam syurga kekal, dalam keadaan bahagia, dalam keadaan selamat. Dan kemudian berkata lagi suara ni, ya ahlan nar khuludun bila maut. Wahai ahli neraka, mulai saat hari ini kau tidak akan mengalami kematian. Walaupun berpisah tulang ke tulang, menghancur jasadnya, kau tidak akan mengalami kematian. Lalu kau akan merasakan azabnya. Lalu Nabi SAW baca ayat Al-Quran yang Allah Ta'ala turunkan, wa anzirhum yawmal hasrati iz qudiyal am. Wahai manusia, ingatlah kata Allah Ta'ala tentang satu hari, hari itu hari yang sangat menyesal. Ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian, itu sebabnya kita memerlukan hati, yang hati ini seperti cermin. Maknanya kita melihat kerja buat kita 10 tahun dulu, melihat kerja buat kita 5 tahun dulu, melihat perangai kita sebelum kita datang ke surau ni, kita ke mana. Sebelum kita pakai kupiah malam ni, sebelum kita termasuk dalam kalangan orang yang duduk dalam saf malam ni, kita sebelum ni kita ke mana. Maka bila kita fikir balik tuan-tuan, kat situlah kita datangkan rasa nak bertaubat, kat situlah kita datangkan keinsafan, kat situlah kita datangkan sifat kehambaan. Maka dengan sebab itulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan ampunkan dosa kita. Itu sebabnya sekalian, Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, dia sebut dalam kitab Ihya dia, dia kata, ketahuilah wahai manusia, dia kata, kamu jangan bimbang di mana jasad kamu berada, kerana itu adalah urusan pemilik engkau, yakni Tuhan engkau, kata Imam Al-Ghazali. Kita tuan-tuan jangan bimbang ke mana jasad kita berada, sebab Allah yang menentukan ke mana kita berada. Alhamdulillah, Allah tentukan kita berada ke surau ni malam ni, Alhamdulillah. Besok lusa belum tentu lagi kita datang tuan-tuan. Minggu lepas pun kita dah datang, Alhamdulillah. Maka kita hari ni tuan jangan bimbang ke mana jasad kita berada, sebab Allah yang menentukan. Tapi kata Imam Al-Ghazali, bimbanglah di mana hati kamu berada, kerana itu adalah urusan kamu terhadap pemilik kamu. Kata Imam Al-Ghazali, bimbanglah ke mana hati kita ni berada. Sebab apa? Kata Imam Al-Ghazali, hati ini adalah urusan kita kepada pemilik bagi kita, yakni Allah Ta'ala. Ini tuan-tuan sekalian, maka kita kena bimbang hati kita ni duk ada ke mana. Walaupun kadang-kadang kita duk ada dalam surau ni tuan-tuan sekalian, tapi kadang-kadang hati kita belum tentu dalam surau. Walaupun kadang-kadang kita semayang tadi duduk dalam satu saf, mengimam, mengaminkan satu
amin dengan imam, tapi hati kita belum tentu lagi khusyuk dengan apa yang kita baca. Maka tu sebab kata Imam Al-Ghazali, bimbang tentang hati ni, bukan bimbang tentang jasad. Jasadnya Alhamdulillah kita bangkit-bangkit pagi, kita rasa sehat. Jasad ni tuan-tuan sekalian, kita terima dengan apa yang kita ada hari ni. Allah sebut laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Alhamdulillah kita termasuk dalam tu. Tapi hati ni tuan, hati tuan-tuan sekarang ni tak tahu duk ada kat mana. Hati puan-puan tak tahu sekarang ni duk ada kat mana. Memanglah jasad dalam surau ni tuan-tuan, tapi hati ni dah sampai ke ustaz dah ni kan. Ustaz ni bila nak habis ni dia kata, sebab apa? Duk teringat al-ustaz. Contohlah tuan-tuan, duk teringat kedai mamak tu, duk teringat kedai mamak ni. Tengok-tengok jam ke 9 ustaz tak habis naik korang motor tuan-tuan. Ni nak cerita hati, jasad dalam surau, hati ke luar. Maka tu sebab Imam Ghazali kata jangan bimbang ke mana jasad kamu berada, sebab Tuhan yang menentukan ke mana adanya. Tapi bimbang tentang hati ke mana dia berada, sebab hati ni urusan kita terhadap yang menciptakan kita. Maka tuan-tuan, kita nak mengkhusyukkan hati kita ni kepada Allah dalam setiap masa. Walaupun tak berada dalam surau, tapi hati ni tetap ingat Allah. Walaupun tak berada bersama dengan orang-orang soleh, tapi hati ini tetap dalam keadaan taqwa. Walaupun kita tak bersama dengan orang-orang alim, tapi hati kita ni tetap ingat kepada Allah Ta'ala. Itu yang paling mustahak, dan itu yang dikatakan oleh Fudail bin Iyad, fikir itu adalah cermin bagi hati. Dan kemudian katanya kata setengah orang arif, katanya fikir itu terbahagi kepada dua. Ni kata setengah orang arif, maka fikir itu terbahagi kepada dua. Yang pertama fikir pada Tuhan, yang kedua fikir pada barang yang bergantung dengan hamba. Yang pertama dia kata fikir pada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan fikir tentang Allah. Fikir kepada Allah, yakni tuan-tuan, kita fokus, kita bertuhan ketaatan dengan meninggalkan kemaksiatan. Ini fikir kita yang pertama. Maka apa kita nak buat lebih daripada ni tuan sekalian? Kita Alhamdulillah kita dah ada jadual. Kita lebih ni sembahyang pada isyak ni, kita nak buat apa tuan-tuan? Ada lagi amalan yang kita perlu buat sebelum tidur, iaitu surah Al-Muluk untuk nak menjadi penyelamat dalam kubur. Apa lagi yang kita perlu buat tuan-tuan? Kita perlu ada jadual sebelum kita tidur tuan-tuan. Kita ada zikir ataupun amalan tertentu. Kemudian kita tidur dalam keadaan berwuduk. Apa lagi kita nak buat? Kita fikir macam mana besok ni kita nak menghadap kepada Tuhan. Pagi-pagi besok aku nak bangkit, nak menghadap kepada Tuhan. Ini yang dikatakan fikir pada Tuhan. Yang kedua katanya fikir pada barang yang bergantung dengan hamba. Fikir tentang sesama kita ni tuan-tuan. Ada tengah sesama kita ni, kita lalui hari ni dengan orang ni, kita jadi orang yang terbaik buat dia. Atau kita lalui hari ni dengan orang tu, kita hari ni ada yang orang tu tak kena ke hati kita. Ini fikir antara kita dengan sesama manusia. Sebab benda ni bakal menyukarkan kita lebih daripada bangkit semula besok tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Itu sebabnya sekalian, saya nak bawa contoh. Bila kita sesama manusia tuan sekalian, banyak perkara yang kadang-kadang kita tak sedar kita ni berada dalam keadaan sombong. Walaupun kita semayang, walaupun kita datang ke masjid, kita sombong. Saya nak bawa contoh. Jumaat malam Sabtu minggu lepas tuan-tuan, bukan minggu ni, minggu sekali lagi. Ada orang asli ke bola-bola Seraman. Kampung orang asli tuan-tuan di tengah-tengah kampung Melayu. Jadi syarikat saya dia buat program tuan-tuan, nama dia program kasih sayang dan program ambil tahu. Mana kata ni perkampungan orang asli sekalian. Kemudian orang asli ada 19 buah keluarga yang dah Islam, yang kerajaan buatkan rumah. Dia berada di kampung, di tengah-tengah kampung Melayu. Bukan dia duduk dalam hutan, dia bukan duduk tersisih tak. Kampung orang asli ni dibuatkan kerajaan rumah tu di perkampungan orang Melayu, tengah-tengah kampung orang Melayu. Maka tuan-tuan, saya berada bersama dengan orang asli daripada pukul 3 tu lepas Jumaat sampai malam. Saya nak cerita tuan-tuan mohon pengalaman ni, masalah hamba dengan hamba, masalah kita dengan orang lain.
yang kadang-kadang kita tak pernah ambil borek, dan kadang-kadang tuan kita merasakan kita tak bercampur dengan orang ni, itu kelayakan kita, itu keperluan kita. Jadi tuan-tuan dan sekalian, bila saya bersama dengan orang asli ni malam tu, pada malam tu ada satu kuliah, memang ustaz tu didatangkan oleh Jabatan Agama, alhamdulillah. Datang sebulan sekali dia ngajar kat situ. Bila ustaz ni cara dia mengajar, saya seronok cara dia mengajar. Sebab dia bawa kesenian kepada orang asli, supaya orang asli yang memang dah Islam ni sekalian, yang dah masuk Islam, hati ni dah tertarik dengan Islam, dia rasa Islam ni bukan satu agama menyekat kesenian, menyekat sesuatu yang dia suka. Nak buat apa buat pilah, selama mana apa yang dia buat tu tak menyalahi syarak. Ini yang ustaz tu bawa tuan-tuan kepada orang-orang asli ni yang dah Islam ni, 19 buah keluarga. Sebelum dia ngajar malam tu, dia ngajar kitab Syama'il Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cerita tentang kepribadian khusus diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum ustaz ni mulakan kuliah tuan-tuan dan sekalian, dia ada qasidah pendek. Dia ada qasidah pendek, just selawat je lah, tapi sangat terhibur, sangat menyentuh. Dia ada bawa 2-3 orang dengan gendang dia. Dia mulakan kuliah tu dengan qasidah pendek. Lepas tu dia pun berkuliah. Tengah-tengah kuliah dan sekalian, dia sambung lagi qasidah pendek juga, just selawat je, tapi siap dengan gendang dia dalam 5-6 minit. Lepas tu begitu juga tuan-tuan sekalian, nak tutup kuliah tu dia buat juga. Saya rasa seronok dengan apa yang dia buat. Dia bawa kesenian dalam Islam kepada orang asli yang dah Islam. Apa yang saya tengok tuan-tuan sekalian, satu perkara yang jarang berlaku kat kita, disiplinnya orang asli Islam tuan-tuan, disiplinnya. Anak-anak tuan-tuan, seluruh anak-anak orang asli saya rasa 90% datang. Dia duduk sebelah kiri ustaz anak-anak sekalian. Bapak duduk sebelah kanan mak bapak. Yang ni tuan-tuan, depan ni sampai apa kosong ni, dia untuk siapa? Dia sediakan untuk orang kampung tu, untuk orang Melayu, orang kampung kalau nak datang. Dia muliakan sehingga disediakan tempat. Anak-anak duduk sebelah kiri, mak bapak duduk sebelah kanan. Ni tengah-tengah ni disediakan untuk orang kampung yang kiranya kalau orang kampung nak bersama. Maka tuan-tuan, ustaz ni muda lagi, dalam 30-an, rambut panjang tuan-tuan. Saya tengok macam hang jebat kan, rambut memang panjang ni macam hang jebat, dengan lilit serban je, dengan pakai jubah je. Ngajar tu, dan suara dia sedap bila dia berqasidah. Okeylah sekalian. Lalu kemudian sekalian, apa yang mengecewakan kita? Orang kampung tak datang. Sedangkan ustaz ni datang sebulan sekali, bawa sesuatu yang kita rasa seronok sangat dengan apa yang dia bawa. Bila ustaz ni berqasidah tuan-tuan, dengan anak murid 2-3 orang main gendang tu, anak orang asli tuan, semua ikut ni, semua ikut. Saya duk tengok tuan-tuan, mak bapak ni cuma tunggu mak kami dia. Ini tuan, tak apa pergilah. Maka tuan-tuan sekalian, dah habis semua sekali kuliah tu, ketua kampung duduk depan saya masa makan. Diperkenalkanlah, dia kata ustaz ni ketua kampung. Okeylah, alhamdulillah. Maka saya pun sembang dengan ketua kampung. Saya kata, Tok Ketua, minta maaf, saya nak tanya, masjid malam ni ada program tak? Masjid tak ada program ustaz malam ni. Memang tak ada program sebab kat sini ada, dalam kampung ni ada berapa buah surau untuk imam? Ada 2. Satu ni, satu lagi tak jauh daripada sini, jarak lebih kurang 1 kilometer. Kemudian saya tanya lagi, berapa orang kampung yang datang malam ni Tok Ketua untuk nak ikut kuliah ustaz ni? Sebab program saya tu tak ajak orang kampung, khusus untuk orang asli. Saya nak tanya berapa orang kampung yang datang meraihkan ustaz yang datang mengajar ni tuan-tuan sekalian. Maka ketua kampung duk tengok tuan, 4 orang ustaz termasuk saya. Orang perempuan berapa orang yang datang Tok Ketua? Saya kata dia pun tengok orang tua ada 5 orang. Jumlah 9 orang. Rumah ada berapa rumah orang Melayu? Ada 64 buah.
64 buah rumah orang Melayu, 9 orang yang datang tuan. Yang lain mana? Dah meninggal ke? Yang lain mana? Sakit tenat ke? Raikan ustaz yang mengajar, maghrib tak ada program, surau pun program lagi satu tuan-tuan. Kenapa tak boleh berkumpul nak menyatukan hati kita? Ni orang asli saudara kita, dia Islam. Sampaikan saya tanya ke Tok Imam, Tok Ketua, saya kata Tok Ketua, Imam rajin tak datang kampung ni, just untuk nak mengajar tajwid ke apa bagai ke, asalkan bercampur dengan orang asli. Tok Ketua kampung cakap torang-torang ke saya, tuan-tuan dan sekalian. Dia kata bila ustaz cakap macam tu, malu saya nak cakap. Imam memang tak pernah datang sini. Saya pun cakap dekat Tok Ketua. Tok Ketua besok cakap dengan Imam, kata saya ke salam, suruh dia letak jawatan. Dia imam bagi sebuah kampung, tuan-tuan sekalian. 64 buah rumah orang Melayu, yang datang cuma 9 orang, laki-laki dan perempuan. Sedangkan topik disediakan oleh orang asli nak memuliakan orang kampung untuk nak bersama dengan dia. Kenapa orang kampung tak datang? Sebab ni orang asli, sebab kita orang Melayu. Tang mana mulia kita sebab bangsa? Tang mana hinanya dia sebab dia orang asli, dia orang Islam. Itu sebab sekarang kita buat satu program kasih sayang dan ambil tahu, ambil peduli. Kita nak tengok macam mana hal keadaan orang kampung, sedangkan malam tu ada kuliah. Ni yang kata kita orang sekalian, kita ibadah ni nampak macam the best, tapi pergaulan kita dengan orang tak berapa nak cantik. Kita tengok tentang diri dia, tu yang kita nilai. Tengok dia bukan keturunan kita, tengok dia bukan sebangsa dengan kita, ni kan pula dia asalnya orang asli, kita tak layak bercampur dengan dia. Itu ke kita, tuan-tuan? Ini dalam kitab ni nak sebut. Dalam kitab ni nak sebut fikir pada barang yang bergantung dengan hamba. Macam mana kita dengan kita lah? Kita fikir antara kita dengan Allah ada kerja buat yang kita sempurnakan. Alhamdulillah, tuan-tuan. Kita duduk dalam majlis ilmu macamnya, sikit sebanyak kita sedekah, tuan-tuan. Sikit sebanyak, banyak perkara yang kita buat dalam hal-hal ibadah. Tapi antara kita dengan sesama kita ni pernah tak kita fikir? Ni perangai sombong yang tanpa kita sedar. Itu sebabnya kata setengah orang arif, dia kata apa, tuan-tuan? Fikir pada barang yang bergantung dengan sesama kita, dengan hamba ni. Ini, tuan-tuan. Dan kemudian katanya lagi, maka ada pun fikir pada Tuhan telah ditegah syarak daripadanya. Fikir tentang Tuhan ni syarak menegah. Fikir bagaimana kita kepada Tuhan itu dituntut. Dan kemudian kata sebut di dalam Sahihain. Sahihain ni dua hadis, dua kitab Sahihain, Bukhari dan Muslim. Itu dia makan Sahihain, Bukhari dan Muslim. Maka katanya, barang yang menguatkan haram memikirkan kepada Khalik, yakni kepada pencipta, seperti khabar Bukhari, datang syaitan akan seorang daripada kamu, maka berkata ia, siapa yang menjadikan begini dan siapa yang menjadikan begini, hingga berkata ia, siapa menjadikan Tuhan engkau. Jangan fikir tentang tu, sebab Tuhan tak dicipta, Tuhan hanya mencipta. Dan kemudian katanya, maka apabila sampai akan dia demikian itu, hendaklah minta berlindung dengan Allah daripadanya, dan hendaklah tertegah dan berkata ia, amantu billah. Kalau kita berfikir tentang Allah sehingga datang daripada syaitan sesuatu yang diajak berfikir tentang Tuhan ni macam mana, Tuhan tu macam ni, Tuhan duk mana, kita bercakap amantu billah, aku beriman dengan Allah Ta'ala. Begitu. Dan kemudian katanya, dan sabda Nabi SAW, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fillah, fa innakum lam taqduru qadrah. Kata Nabi, fikir olehmu pada kejadian Allah, yakni pada apa yang Allah Ta'ala jadikan, dan jangan kamu fikirkan pada Allah yang menjadikan. Fikirkan pada apa yang Allah jadikan, jangan fikir Allah yang menjadikan. Jadi gitu. Maka bahasanya kamu itu tiada kuasa atas kudratnya. Kita tak ada kuasa atas kekuasaan Allah Ta'ala. Kuasa Allah tidak terbatas. Cuma kita mengetahui innallaha ala kulli syai'in qadir.
Sesungguhnya Allah itu maha berkuasa atas segala sesuatu. Begitu. Dan kemudian ada pun fikir pada barang yang bergantung dengan hamba. Maka sayugianya bahawa fikir itu adalah adakah ia atas maksiat kita dengan sesama kita. Ada takah fikir kita ni atas maksiat, tuan-tuan? Makna kata perkara yang membawa kepada yang merosakkan amalan kita, yang merosakkan ibadah kita antara kita dengan Allah Ta'ala. Dan katanya, maka hendaklah bersegera ia kepada bertaubat dan istighfar, atau ada ia atas kebajikan, maka hendaklah syukur ia. Kalau kita berfikir tentang kebajikan, syukur kita kepada Allah Ta'ala. Kita syukur, tuan-tuan, sebab kita fikir tentang kebajikan. Kemudian fikirkan pada memindahkan segala anggotanya daripada maksiat kepada taat. Fikir macam mana kita nak pindahkan, tuan-tuan, diri kita ni pada maksiat kepada taat. Jadi kadang-kadang, tuan-tuan, kita rasa kita ni orang taat dah dalam satu hal tapi sebenarnya tertipu dengan ketaatan pun ada. Saya nak bawa contoh, tuan sekalian. Baru-baru ni saya ceramah dekat satu masjid. Jadi Nazir ni cerita dengan saya, Nazir masjid ni. Dia cerita, dia kata, Ustaz, orang yang datang masjid ni kerenah dia macam-macam. Yang kata kerenah, tuan-tuan, bondo yang kita tak terfikir, bondo yang kita tak jangka, bondo yang kita tak boleh nak baca. Maka dia ada keliling kita yang kata kerenah. Contohlah, tuan-tuan sekalian, 2-3 minggu lepas saya ada ceramah satu masjid kuliah subuh jemputan ke satu masjid bolah-bolah Ampang 2-3 minggu lepas ni. Jadi sekalian saya pun pergi lah. Kan kita hari ni subuh kan lewat. Jadi bila subuh lewat sekalian, lebih kurang 6.20 baru masuk kan. Jadi kemudian iqamat tu waktu pun dianjakkan juga 8 minit lah selepas azan tu kan. Normal lah kan. Jadi sekalian, lepas sembahyang subuh tu, Sabtu tu, imam ni dia zikir panjang sikit. Tak apalah, bagi saya tak ada apalah. Bagi kita kan, sebab kita punya masa. Hari tu pula hari Sabtu. Jadi sekalian nak cerita kerenah, nak cerita perangai yang kita tak jangka. Habis-habis je sembahyang sekalian, sebelum saya duduk ke kerusi ni, ya, tiba-tiba ada satu orang sekalian, satu orang dia ambil mic yang duduk atas meja. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia beri salam semualah. Dia kata minta maaf tuan imam. Dia kata minta maaf semua jemaah. Dia kata cuma saya nak ingatkan. Dia kata apa salahnya kalau dah tahu ustaz ada mengajar pendekkan zikir. Dia kata dia tujukan betul ke imam. Monong imam tuan-tuan kan? Dia tujukan betul ke imam. Jadi bagi saya tak ada apalah, tuan-tuan. Kan kita ada waktu. Dia kata waktu lewat, dia kata ni imam nak baca zikir panjang-panjang, dia kata bongi waktu dia, tuan-tuan, dengan mic tu kan. Jadi sekalian tak apalah, kita duk tengok kerenah lah ni. Yang kata kerenah orang yang datang masjid ni, kerenah orang yang datang surau ni, pandangan masing-masing berbeza, cara masing-masing berbeza. Maka kita kena terima lah semua tu. Kita jangan terus menghentam, kita jangan terus menghukum. Lalu dan sekalian dah selesai saya kuliah subuh pagi tu apa semua sekali tu, masa minum tu saya tak nampak dia. Saya tak nampak lah kan. Kemudian saya tanya siapa tadi tu. Dia tu orang sini panggil dia Taliban ustaz ni. Oh patut lah kan, dengan jambang dia apa semua sekali. Memang style dia gitu kan. Dia tak kono kek mata dia, dia tegur direct kan. Memang style dia gitu. Tak apalah kan. Jadi saya kobal lah, kita jangan duk ambil hati lah kerenah masing-masing. Bondo yang kita tak jangka, bondo yang kita tak duga. Dan apa yang dia buat sekalian bukan bondo salah pun. Cuma bagi dia ilmu tu lebih penting daripada zikir. Tak apalah kan, kita ambil juga apa nama, kita hormat dia punya pendapat. Yang tak ada masalah apalah. Ini tuan-tuan sekalian. Itu sebab kerenah ni macam-macam. Maka Nazir dan sekalian ni kadang-kadang kita alhamdulillah satu bab kita datang dah ke masjid. Bila kita datang ke masjid, datang ke surau, tuan-tuan, ni tompek untuk kita nak buat segala amalan baik. Itu sebab kita datang dengan harapan kita keluar daripada sini, kalaupun kita bukan yang terbaik, insya-Allah sikit sebanyak kita dapat, tuan-tuan, aura daripada orang yang baik-baik. Jadi tuan sekalian, Nazir cerita dengan saya. Dia kata ustaz, baru-baru ni dia kata kami ni, dia kata lepas sembahyang Jumaat buka lah tabung, kira duit tabung lah. Normal lah kan, lepas Jumaat buka tabung kira duit tabung.
Maka dia kata tengah kira duit tabung ni ada seorang hamba Allah, dia datang jumpa saya. Kata Nazir ni, Assalamualaikum Tuan Haji, dia kata. Dia kenal lah Nazir masjid. Tak, maaf, dia kata saya nak minta semula duit saya, dia kata. Kata hamba Allah ni. Jadi Nazir ni jadi pelik lah. Dia kata, tuan duit bukan mana? Dia kata duit saya termasuk dalam tabung ni kan. Jadi dia pun cerita. Dia kata saya bawa duit RM51. RM50 tu saya nak buat belanja lepas Jumaat. Yang saya nak sedekah cuma RM1. 50 kan RM1 warna nak sama tuan-tuan. Kan? Jadi tuan-tuan sekalian, agak-agak ketika imam khutbah tu, tabung berjalan tu pun dia khusyuk agak tuan-tuan. Dia nak masuk RM1 tercapai RM50. Kan? Bila tercapai RM50 termasuk tabung tuan, habis-habis Jumaat keluar nak pergi beli tahu fa ke bagai-bagai tuan, tengok-tengok duit RM1. Jadi tuan, ya Allah, termasuk duit dalam RM50 dalam tabung. Dia punya menyosar tu 8 hari 8 malam tak lolap. Kan? Agak-agak kalau tuan-tuan patah balik ke atau tuan balik rumah. Tuan-tuan sekalian, Allah dah mentakdirkan dia masukkan 50 dalam tabung. Allah dah mentakdirkan. Jadi dia minta duit dia RM50, dia beri duit dia RM1 ke Nazir. Saya nak sedekah ni Nazir, dia kata. Nazir ambil lah RM1. Saya kata lah mati punya bengong punya manusia. Allah dah mentakdirkan dia sedekah RM50 tuan-tuan, untuk mengakhiratkan diri dia tu. Tapi dia rasa menyesal, dia rasa rugi, dia rasa tak boleh nak menyempurnakan dunia dia pada hari itu. Dia pergi jumpa Nazir tanpa rasa malu, tanpa rasa bersalah. Dia nak RM50, dia gantikan dengan RM1. Ni perangai. Ni kita duk kata perangai pelik manusia tuan-tuan sekalian. Jadi itu sebabnya tuan sekalian, kita hari ni kita nak pindahkan anggota kita ni daripada maksiat kepada kebaikan. Kita berhenti azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu
لا إله إلا الله. Dan katanya maka menjadikan dua matanya membimbang dengan tilik iktibar, yakni sentiasa mencari pengajaran. Dia kata dengan mata yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi pada kita, tuan-tuan dan puan-puan, kita melihat apa yang ada keliling kita tu dengan mengambil iktibar. Kita tengok apa yang ada keliling kita tu, ambil iktibar. Kita pergi ziarah orang sakit, kita tengok hal keadaan orang yang sakit, kita bandingkan diri kita yang sedang sihat. Alhamdulillah, kita tak sakit macam dia. Jadi bila kita tengok sesuatu yang duk keliling kita hari ini, dengan kita telik itu dengan telik iktibar, dia akan datang suatu pengajaran dalam diri kita untuk kita nak mendekatkan lagi diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab datangnya keinsafan, sebab datangnya satu pengajaran yang hari ini bila mana Tuhan masih lagi beri keizinan, yakni bab sehat, takkan kita hari ini tak boleh nak merubah diri kita daripada kurang baik kepada lebih baik dengan sebab sehat yang masih dimiliki. Alhamdulillah tuan-tuan sekalian, kita sehat. Maka dengan sebab sehat ni, kita tengok orang sakit, kita ambil iktibar. Kawan-kawan kita ramai yang dah sakit tuan sekalian. Tu sebab sekalian kadang-kadang saya ada kawan sekolah saya, ada di belah-belah Kajang ni, rumah orang tua-tua. Saya tak ada nak pergi tengok lagi. Kawan satu sekolah rendah daripada darjah 1 sampai darjah 6. Kawan masukkan dalam grup WhatsApp. Saya tak tahu, tapi di Kajang ni lah rumah, diletakkan di rumah Harapan ke apa, gitulah. Jadi sekalian, saya ziarah dia beberapa tahun lepas sebab dia sakit. Bila dia sakit, dia duduk, isteri dia tinggalkan dia. Jadi semasa dia sakit, apa nama ni, adik dia bubuh lah nombor akaun isteri ni untuk nak minta sumbangan. Kawan-kawan semua pakat menyumbang lah daripada sekolah rendah, termasuklah kita. Tak banyak RM1-2 pun kita bagilah. Sebab kawan-kawan yang sekolah menengahnya, kemudian kawan-kawan yang luar tepi sama-sama bekerja ni, maka tuan-tuan, lepas isteri dia mungkin tengok duit banyak, agaknya sumbangan orang ramai tu, isteri dia tinggalkan dia macam tu je. Keluar rumah pada satu hari tu dengan meninggalkan dia, tak beritahu, terus balik kampung dia di Perak, lebih kurang gitulah. Maka dihubungi, langsung tak dapat lagi dihubungi. Maka adik dia jaga tuan-tuan sekalian. Masa adik dia jaga tu, saya pergi ziarah. Kemudian sekalian, sekarang ni dia letak rumah ni ke, duduk atas kursi roda, tengok gambar. Kita rasa insaf lah tuan-tuan. Sebab umur sebaya dengan kita, sebaya dengan saya, satu kelas lagi, dari darjah 1 sampai darjah 6. Tapi hukuman Allah dah sampai ke dia. Makna kata bila kita tengok macam tu dengan mata kita, kita kata, ya Allah, Tuhan masih bagi aku peluang untuk nak datang masjid, peluang untuk nak duduk dalam majlis ilmu. Jadikan benda tu sebagai iktibar. Dan kemudian katanya, dan lidahnya membimbang, yakni sentiasa dengan zikir dan istighfar dan tasbih dan juga azkar. Azkar ni banyakkan zikir lah. Jadikan lidah kita ni membimbang, bimbang terhadap yang sepatutnya terlafaz daripada lidah kita ni every second, dengan tasbih, dengan perkataan yang baik, dengan zikir-zikir tertentu. Tapi hari ini kita tak jadikan lidah kita ni melekatnya zikir ataupun nama-nama Allah pada lidah. Pernah tak kita rasa bimbang? Kiranya kita mati tuan-tuan, bila kita tak mengajar lidah kita kelembutan dalam berzikir, bila nak mati dia akan jadi kelu untuk nak mengucapkan sesuatu yang sabit dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Pernah tak kita rasa bimbang tentang itu? Itu sebabnya sekalian, kalau saya nak cerita pengalaman 3 tahun saya bekerja dengan Hospital Pakar sebagai kaunselor. Nama jawatan kaunselor lah tuan-tuan di Hospital Pakar.
Tapi tuan-tuan, setiap orang yang nazak, setiap orang yang kita tengok hampir mati, kita inilah yang dipanggil. 3 tahun tuan-tuan, saya hadap lebih 10 orang yang nak mati, yang meninggal. Dan saya tengok ada yang mati dalam keadaan kita boleh sebut husnul khatimah, dan ada yang kita boleh sebut su'ul khatimah. Saya tengok dengan mata saya sendiri. Saya boleh cerita ke tuan-tuan sekalian, selama 3 tahun saya dengan hospital pakar, saya duduk tengok kematian orang yang nazak. Satu hari saya nak sampai rumah dah, hospital telefon. Saya nak sampai rumah dah, hospital telefon, ustaz minta tolong datang semula ke hospital. Ada pakcik ni, dia nazak, saya tak diberitahu awal lagi. Dia kata dia nazak sejak pukul 3 tadi. Kemudian bila dia habis tuan-tuan, bila habisnya keluarnya roh daripada jasad tu, dokek pukul 1 pagi. Daripada pukul 3 lebih kurang sampai dokek pukul 1 pagi tuan-tuan sekalian. Kita hadap benda ni. Hal keadaan dia tu kita tengok sukar. Ketika nak mengalami kematian, nak menghadapi kematian, sukar. Kita duk baca apa yang kita duk mengaji masa kat pondok dulu. Tok guru kata yang pertama baca surah Yasin. Tak lopeh dengan baca surah Yasin, bacakan surah Ar-Ra'du. Tak lopeh baca surah Ar-Ra'du, bacakan surah Ad-Dukhan. Ya? Jadi sekalian kita baca ni surah-surah tertentu ni, tak lopeh juga tuan-tuan. Tak lopeh juga. Sampai dokek pukul 1 pagi kita buat sesuatu, minta tolong sungguh-sungguh ke Allah, baru lopeh tuan. Lopeh tu dalam keadaan kita mati. Ni yang kita kata su'ul khatimah. Dan ada juga orang yang mati husnul khatimah. Seorang makcik tu sekalian, memang tangan dia sentiasa pegang tasbih, muka ni jernih. Dia meninggal tuan-tuan lopeh asar. Dia meninggal lopeh asar, dah selesai dia sembahyang asar atas katil bagai tu, dia terus meninggal tuan-tuan. Cukup selesa kita tengok. Ini tuan-tuan, kematian yang kita buat perbandingan. Itu sebab sekalian, bagi orang yang sentiasa basahkan lidah dengan zikir, zikir pilah apa pun, asalkan yang kita nyebut tu nama Allah. Tambahan pula kalimah tu kalimah istighfar. Kita minta ampun ke Allah Ta'ala tentang diri kita, perangai kita ni tuan-tuan sekalian. Maka Allah Ta'ala akan tolong kita di saat kita menghampiri kematian. Itu yang dikatakan rahmat. Dan kat situ yang dikatakan maghfirah. Dua benda ni perkara yang paling kita nak daripada Allah. Ketika mana? Di saat tak ada siapa yang boleh tolong, melainkan ketika tu pertolongan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini tuan-tuan. Itu sebab dia kata kat sini, dia kata lidah ni kena bimbang. Bimbang tentang lidah kita. Kalau sekiranya dia tak boleh nak berzikir, maka banyakkan berzikir, banyakkan beristighfar, banyakkan bersolawat, gitu. Dan kemudian katanya, demikianlah pada anggotanya malam dan siang, dan dalam taat akan Tuhan Al-Wahidul Qahar. Kemudian fikir ia pada bersegera bagi segala waktunya. Sempurnakan waktu kita, jangan tangguh-tangguh. Dan katanya dengan segala yang sunat, dengan barang sekuasanya. Banyakkan yang sunat, ikut kuasa kita, kemampuan kita tuan-tuan. Kan kita mampu qabliyah ba'diyah buat beberapa rakaat, buat lebih, tak ada masalah apa. Kita datang awal-awal subuh pagi esok tuan-tuan sekalian, kita ambil wuduk, buat dulu sembahyang sunat wuduk, lepas tu lepas azan buat pula sunat sunat sebelum subuh, buat sebanyak mana yang kita mampu. Dan kemudian katanya lagi, kerana menuntuti bagi laba, yakni tamak kepada akhirat dan darjat pada negeri akhirat. Kita nak ketinggian kita bila mati besok ni. Dan kemudian katanya, kemudian telik pada singkat umurnya. Taklah kita fikir dengan umur kita yang makin singkat, umur kita yang anytime ni tuan sekalian, nak mati ni anytime. Kemudian katanya, maka hendaklah ia jaga baginya dahulu daripada hilangnya, padahal ia tiada mengetahui. Kena jaga tuan-tuan, sebab kita tak tahu bila umur kita berakhir. Jaga sungguh-sungguh tentang kehidupan kita ni, every second kita jaga. Dan kemudian katanya kemudian daripada demikian itu, fikir ia pada segala sifat batinnya. Jaga hati kita ni, dan jaga hati ni betul-betul tuan-tuan.
maka hendaklah ia meninggalkan segala sifat kecelaan, katanya seperti riya. Kita beramal bukan untuk nak riya. Dan kemudian katanya kibir, yakni sombong, ujub, bakhil, hasad dan dengki, dan memperbuat ia akan segala perkara yang kepujian seperti siddiq, benar, ikhlas, katanya sabar dan takut dan harap. Ini tuan-tuan sekalian, kita kena jaga sifat batin kita dan maka memikirkan pada segala kejadian Allah. Wallahu alam. Kita berhenti kat situ sekalian. InsyaAllah kita sambung bulan depan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika minat ta'ni wa ta'un wa min hujumil bala wa min mautil faja'ah wa min sya'ratil humma wa min su'il qada wa min syarril bal wa min syarril bala wa na'udzubika min darki syaqa wa syatatatil a'da ya hayyu ya qayyum ya zal jalali wal ikram. Rabbana shif anna al-azab inna mu'minun. Rabbana srif anna azab jahannam inna azabaha kana gharama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.